Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hairiah Nur Saada binti Hirsani akan membentangkan dan mengulas satu isu dalam pendidikan iaitu isu gejala sosial dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, umum tahu, pada masa kini, kehidupan serba canggih seiring kemajuan teknologi dapat dirasai oleh hampir seluruh warga Malaysia. Namun, dalam zaman yang semakin bertamadun ini, pembentukan akhlak dan sahsiah pelajar sekolah semakin menyedihkan. Berjudi, minum arak, pornografi, pelacuran, penyeludupan dan lebih parah sehingga membunuh. Sewajarnya, isu ini perlu ditangani dalam memastikan keberkesanan pendidikan selari dengan falsafah pendidikan negara. Okey, definisi gejala sosial ini menurut Suarjono, suatu pengantar 1999, gejala sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Gejala sosial dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu tersebut. Secara umumnya, masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif pelajar sekolah yang tidak membawa keuntungan kepada kekuatan sistem pendidikan. Baik, ini antara masalah sosial pelajar sekolah yang saya dapat kumpul dalam ni. Ada 8 je. Tak muat banyak-banyak. Okey. Yang pertama, ponteng sekolah. Merokok, seks bebas, gangsterism, vandalism, memeras ugut, berjudi dan lumba haram. Okey, kita pergi pula kepada faktor-faktor berlakunya gejala sosial pelajar sekolah ni. Okey, yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Ini adalah city culture kita panggil. Pembudayaan kota daripada pengaruh barat. Ini sangat bahaya. Bila ada globalisasi dan modernisasi ini, terjadinya pengaruh media massa. Ada filem-filem luar negara, drama-drama luar negara yang mempengaruhi minda dan pemikiran pelajar sekolah pada hari ini. Seperti filem-filem rape dia, 18 tahun ke atas, drama-drama yang berciuman, bercumbuan dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pengaruh internet. Pengaruh internet ni adalah adanya media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Yang keempat, cara berpakaian. Bila ada budaya barat, cara berpakaian berbeza. Yang menjadikan Melayu dan Islam. Yang kelima, dunia cinta remaja. Pelajar zaman sekarang, semua dah ada pasangan masing-masing. Itu membimbangkan kita. Yang keenam, kesempitan hidup. Apabila pelajar melalui kesempitan hidup, akan berlakulah kecurian, rompakan, ragut dan sebagainya. Yang ketujuh, institusi kekeluargaan yang goyah. Ada pelajar yang hadir daripada keluarga yang ibu bapanya bercerai. Ada juga yang meninggal dunia. Okey, yang ke-8, terlalu banyak masa lapang. Pelajar, bila Sabtu Ahad, terlalu banyak masa lapang, tak ada benda banyak berfaedah nak buat, mulalah mereka buat yang bukan-bukan. Okey, yang dan terakhir, dahagakan keseronokan. Disebabkan kita dah moden, ada media sosial dan sebagainya, pengaruh itu lebih. Dan jadi pelajar ni nakkan keseronokan yang lebih. Begitu. Dan kita teruskan dengan kesan isu gejala sosial pelajar ni. Dan ada 5 golongan yang terkesan dengan gejala sosial ini. Yang pertama, individu, pelajar tersebut, pelajar sendiri tersebut. Yang pertama, individu, dipandang serong dan dicemuh oleh masyarakat sekeliling. Yang kedua, keluarga. Keluarga akan dapat kesan wujudnya ketidakharmonian dalam kekeluargaan. Bila anak isap dadah, budak sekolah pula, mulalah akan bergaduh, berlakunya pergaduhan dan sebagainya. Tidak tenteram lah. Yang ketiga, sekolah. Sekolah akan mendapat rekod yang buruk. Itu kesan terhadap sekolah. Yang keempat, masyarakat. Kesan terhadap masyarakat ini, masyarakat akan menjadi porak-poranda dan tidak bersatu padu. Sebab ada satu sikap yang tidak percaya. Contoh, jiran sebelah anaknya jual dadah. Contoh. Kita akan rasa macam tak percaya dan ada sifat diskriminasi di situ. Yang terakhir, negara. Apa kesan terhadap negara? Negara akan kehilangan pelapis generasi kepimpinan pada masa akan datang. Jadi, kesimpulannya, isu ini perlu ditangani. Dan apa dia? Ada 3 cara. Daripada guru, ibu bapa dan sekolah dan pentadbiran. Okey, untuk cara guru menangani isu ini. Yang pertama, guru haruslah menekankan nilai moral di sekolah. Kena lebih tekankan. Yang kedua, menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kurikulum, sukan dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang, dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Yang keempat, guna cara teguran yang sesuai. Lebih kepada beri semangat, bukannya marah dan denda yang melulu. Seterusnya, peranan sekolah dan pentadbir menangani isu ini.
Okey, yang pertama, mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Jadi, pelajar sekolah akan lebih takut. Yang kedua, diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Guru-guru kaunseling perlu memainkan peranan yang lebih banyak. Okey, yang ketiga, pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ini unit-unit PIBG kena ambil peranan. Okey, yang terakhir, peranan ibu bapa menangani isu. Macam mana ibu bapa nak tangani isu? Okey, ibu bapa. Yang pertama, memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia keluar. Yang kedua, mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Jangan biar anak mereka tu tak ada apa-apa sharing dengan mereka. Dia ibu bapa kena tahu apa yang anak-anak rasa. Yang ketiga, mengetahui rakan-rakan anak mereka macam saya cakap tadi. Yang keempat, ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak. Supaya anak-anak ni ada benda nak buat. Yang kelima, tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Nilai-nilai murni dan motivasi. Ini perlu hadir daripada rumah. Kena mula daripada rumah, bukan daripada sekolah. Dan yang keenam, ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Nak suruh anak solat? Solat dulu. Nak suruh anak puasa? Puasa dulu. Nak suruh anak jangan buat bukan-bukan. Anda perlu mulakan dahulu. Okey, baik. Isu ini masih meruncing dalam dunia pendidikan kini. Sampai sekarang masalah ini masih ada. Jadi para guru, ibu bapa, pihak kerajaan dan masyarakat sentiasa meluahkan rasa gusar dengan sikap pelajar sekolah ini. Namun, dengan hanya menitipkan rasa bimbang tidak dapat membantu menangani masalah ini. Semua pihak perlu bekerjasama memainkan peranan masing-masing untuk membendung isu pelajar sekolah ini dari berleluasa. Pelajar sekolah pada hari ini adalah harapan negara dan bangsa pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.